saya nak sebut, kalau kita tengok baru-baru ni, bahkan bukan baru 2-3 hari kemarin lah kot kes ni berlaku, ada satu orang penulis novel dan dia juga ialah satu orang aktivis politik, yang mana kalau kita tengok sebelum ni dia sangat cenderung kepada fahaman Syiah secara umumnya. Dan bila mana kita tengok semalam, bagi orang yang mengikuti, bila mana hakim mengeluarkan keputusan hak diberikan kepada ibunya, dia telah membuat satu hantaran di FB dan juga di Twitter mungkin, mengucapkan tahniah kepada ibu tersebut, dan dia telah sebut dengan perkataan yang mengelirukan. Kalau saya boleh bacakan di sini, dia kata, tahniah Puan Loh, ibu kepada 3 anak yang diculik dan dipaksa tukar agama oleh sekumpulan pendakwah Islam. Kemudian yang saya nak tanya Datuk ni, bila mana di hujung tu dia sebut, Tuhan Maha Adil, ulama tinggi mana pun ilmu boleh kalah dengan wanita biasa jika berbuat zalim kepada manusia. Semoga negara kita bebas dari cengkaman jabatan agama. Memang secara umumnya dia sebut tu fokus kepada apa yang berlaku di Perlis dan apa yang Datuk sendiri terlibat dalam isu tersebut. Jadi saya nak minta respon Datuk, kenapa hal ini berlaku, dan apa yang Datuk boleh ulas berkenaan dengan sebahagian orang yang macam ni, dan kesannya juga kepada Muslim yang masih lagi tak jelas isu ni, mereka sedikit sebanyak terkesan terhadap golongan seperti ini. Dipersilakan Datuk. Terima kasih. Tuan-tuan hadirin dan hadirat dan penonton sekalian, saya tengok jugalah isu-isu hak duk lantang ni. Satu, ada geng parti politik hak tertentu tu, hak duk sebut rahmat banyak sangat ni. Hak tu satu hal. Rahmat alamin, tapi tak nampak alamin pun duk nampak rahmat kat kafirin saja, kan? Satu kumpulan. Satu kumpulan ni ialah kumpulan Syiah. Hak satu kumpulan tu pun kepala dia tu pun Syiah juga. Hak ni Syiah. Dia geng-geng Syiah ni, saya tengok depa ni support betul untuk dan tuduh colek, paksa, padahal depa dah dengar, satu Malaysia dengar saya terang ni. Macam saya bagi tahu tuan-tuan, nak colek apa, ustazah tu yang pi cari mak dia, nak suruh mai tengok anak. Kalau tidak 3 tahun dah mak dia tak cari dah, ataupun tak jumpa mereka. Bila mak dia mai, kita yang pi hantar pi kat balai polis tu supaya dia ambil. Dia main dengan surat, tapi dia tak boleh ambil sebab budak-budak tu tak mau ikut. 14 bulan hari Isnin di balai Kangak ni, di Kangar ni, budak-budak tu dah main. Kenapa masuk ke Jabatan Kebajikan pun? Sebab bertegang dengan mak dia di situ lah. Akhirnya Jabatan Kebajikan ambil. Mak dia yang sign bagi. Lepas tu dia nak pi melawat, tak boleh sebab ada prosedur lawatan apa semua. Kemudian mereka bagi dia saja duk melawat dalam minggu tu. Dia adalah mak mereka. Dia habaq kata, ni pihak berkuasa agama di Perlis ni tak bagi. Sedangkan budak-budak tu duduk di Kedah. Jabatan Kebajikan Masyarakat di Kedah, bukan di Perlis. Dipindah, dibawa ke sana. Dan kita tak ada kuasa apa. Bahkan kita nak tanya khabar pun, Jabatan Kebajikan dia je pegang amanah, dia tak mau bagi tahu apa melainkan benda-benda umum saja. Dia kata dia orang okey yang tu ya. Pasal dia pegang pada amanah tu. Mak dia yang pergi puak-puak hak geng Syiah ni. Hak menulis novel tu sama, hak aktivis sosialis ni pun sama. Seorang lagi hak mengaku profesor apa ni, ada satu universiti pun hari ni buat pula pernyataan yang sama. Cuma saya nak sebut saya nak sebut satu hal dalam sejarah Islam, tuan-tuan. Puak-puak Syiah ni bukan depa ni cari pasal benar ni. Dalam sejarah Islam, tuan-tuan, negara Islam jatuh, Abbasiyah, kerajaan Islam jatuh kerana puak Syiah.
Dia nak cerita, dan nak kata sangat, dengar kita pula kata api. Abdul Majid Al-Mu'tasim, bukan Khalifah Mu'tasim yang selamatkan perempuan tu, yang tu Abu Ishaq Al-Mu'tasim bin Harun Al-Rashid, itu lain, tu tahun 200 lebih Hijrah. Yang ni Abdul Majid Al-Mu'tasim pada tahun 656 Hijrah meninggal. Dia ni telah lantik, kerajaan dah lemah masa tu. Satu orang menteri, dia panggil Ibnul Alqami. Ibnul Alqami gelaran dia. Ibnul Alqami ni jadi menteri kerajaan Abbasiyah. Dia ni Syiah. Ni bahaya ni. Kerajaan Abbasiyah tidak Syiah. Pilantik Ibnul Alqami ni khalifah punya silap. Ini disebut oleh Ibn Khaldun dalam Tarikh Ibn Khaldun, disebut oleh Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam, disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Cerita ni autentik. Dia dapat dengar kata ni semua ahli sunnah buat cerita, rujuk buku-buku sejarah. Ibnu Al-Qami ni dia rancang supaya kerajaan menjadi lemah dengan dia mengurangkan peruntukan untuk tentera sehingga tentera jadi tak kuat. Dan ketika itu Mongol masuk, Mongol nak perang dengan Abbasiyah. Jadi bila Mongol nak perang dengan Abbasiyah, kerajaan dah dia lemahkan, dia pujuk khalifah supaya kita jangan bergaduh lah untuk kepentingan rakyat. Tuhan kata sama, nakhsha an tusibana fitnah. Semua geng jenis munafik ni dia akan kata bimbang nanti bencana kena. Bila dia buat macam tu, khalifah percaya kat dia. Jadi dia pakat, dia kita khalifah dengan semua orang besar Baghdad, Iraq, kita jom pi jumpa, pi menghadap Holako Khan. Ni ketua siapa? Mongol. Khalifah pergi. Tuan-tuan, Mongol Tatar, tuan-tuan, kejam. Perpustakaan Darul Hikmah selepas masa kejatuhan habis. Buku-buku dia ambil, buang dalam sungai Furat dan Dajlah. Dia pijak buku tu lintas, punya banyak buku-buku karya orang Islam dalam berbagai bidang. Air sungai Furat, kata ahli sejarah, bercampur hitam dan merah. Hitam dakwat, merah adalah dakwah orang Islam. Kejamnya Mongol. Kerajaan tak mampu lawan kerana ni Al-Qami ni, Ibnul Alqami ni. Dia pergi ajak khalifah pergi menghadap. Holako mana ada peraturan, dia bunuh semua kepimpinan kerajaan. Dia tinggal khalifah saja dengan beberapa orang lagi, beberapa belas orang dia tinggal. Dan akhirnya Ibnul Alqami juga cadang supaya bunuh juga khalifah. Khalifah pun Mongol bunuh. Dengan harapan Ibnul Alqami ni dia jadi orang besar kerajaan Mongol. Tapi malangnya, As-Subki tulis, malangnya sejarah menunjukkan dia jadi orang yang paling hina di Baghdad. Jawat dulu dia jadi menteri, Mongol lapar pun tak bagi kat dia, duduk miskin merempat tepi jalan. Satu istilah yang mereka guna dalam barangkali bahasa Mongol, dia pakai husha kasha, iaitu jadi khadam kafir, menjatuhkan orang Islam. Islam Baghdad dijatuhkan oleh Ibnul Alqami. Jaga-jaga dengan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Kita orang Islam ada benda kita berbalah sama-sama kita. Yes. Muawiyah bin Abi Sufyan bertarung dengan Ali bin Abi Talib dalam isu politik. Tetapi apabila dia mengetahui Rom bergerak ke sempadan orang Islam, kata Muawiyah, surat dia kepada Rom, aku mendengar kau bergerak ke sempadan orang Islam, kalau kau bergerak lagi,
Aku akan berdamai dengan sepupu aku di atas apa harga pun, dan memerangi engkau sehingga ke negeri engkau. Ada masa orang Islam mesti tahu macam mana perbezaan kita pun, sampai peringkat nak jatuhkan Islam, kita berdiri bersama-sama walaupun ada perkara kita berbeza. Ini Syiah ni, dia memang rekod mereka macam ni. Rekod dia memang macam ni. So kita tak heranlah dengan rekod mereka ni. Cuma dia apa ni, dia macam tu lah dia. Kerajaan dia bagi jatuh, Timur Tengah dia bagi kacau. Itulah dia. Kalau tidak, dia bezakan kita. Kita kata Sayyidina Abu Bakar, Umar, dia kata Abu Bakar dengan Umar kafir. Macam mana dia nak sembang panjang dengan kita? Kalau Umar Abu Bakar kafir, yang lain tak heran lah. Wallahu a'lam.